Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 4 akan membentangkan tentang cabaran individu terhadap kepesatan teknologi ICT masa kini dan cara-cara penyelesaiannya. Kewujudan teknologi ICT merupakan satu anugerah istimewa kepada dunia pengetahuan yang semakin luas. Kemajuan teknologi ICT ini juga turut digunakan sebagai satu wahdah penghubung antara dunia maya dengan masyarakat realiti. Walau bagaimanapun, terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh setiap individu dalam mendepani liku-liku kemajuan teknologi ini. Cabaran yang pertama adalah ketidakmahiran penggunaan teknologi yang semakin canggih. Masalah kekurangan prasarana dan peralatan ICT terutamanya di kawasan pedalaman. Kelajuan internet yang lebih perlahan di kawasan pedalaman akan menyukarkan individu yang tinggal di kawasan tersebut untuk mengakses internet. Selain itu, kemajuan teknologi pada hari ini juga lebih dominan untuk penggunaan anak-anak remaja berbanding golongan yang telah berusia. Memandangkan pada hari ini, kebanyakan maklumat diakses secara atas talian. Tambahan pula, kebanyakan aplikasi pada hari ini memerlukan sokongan akaun media sosial seperti email dan juga Facebook bagi tujuan daftar masuk. Proses ini akan menjadi agak sukar kepada mana-mana individu yang tidak pernah melaluinya. Cabaran seterusnya ialah tiada batasan dan sempadan dalam penggunaan internet. Seperti yang diketahui, internet pada masa sekarang tidak terbatas. Bahkan semua golongan umur bebas menggunakannya. Ia adalah salah satu perkara yang baik. Namun, ia juga mudah disalahguna oleh sesetengah golongan masyarakat. Sebagai contoh, pencarian di laman web berkaitan pornografi bukan sahaja melibatkan golongan dewasa, malah kanak-kanak juga turut mudah terdedah dengan perkara sedemikian. Selain itu, budaya tipu daya melalui alam cyber atau scam juga mudah dipelajari dari internet kerana ketidakterbatasan manusia dalam menggunakan internet. Penggunaan internet seharusnya perlu dikawal oleh setiap individu dengan sebaik mungkin agar ia tidak digunakan untuk perkara-perkara yang boleh merosakkan minda atau bangsa generasi yang akan datang. Cabaran seterusnya adalah kesukaran dalam mengenal pasti sumber yang sahih ataupun yang palsu. Penyebaran maklumat palsu ini bukanlah perkara yang baru. Tetapi ketika dunia dilanda wabak COVID-19, maka perkara ini berleluasa di media sosial seperti di WhatsApp, Instagram, Facebook dan sebagainya. Sebagai contoh, banyak maklumat palsu berkaitan angka jangkitan dan kawasan berisiko. Jadi, kita mestilah berhati-hati dalam memilih sumber agar penyebaran palsu ini dapat dikurangkan. Tak pasti, jangan kongsi. Cara penyelesaian yang pertama ialah dengan melahirkan graduan yang berkualiti. IPT serta institusi swasta memainkan peranan yang penting terhadap kekurangan tenaga mahir tempatan dalam bidang teknologi maklumat. Pihak IPT dan institusi awam dapat menganjurkan seminar ataupun program yang dapat meningkatkan tahap penguasaan ICT. Antaranya adalah dengan mengadakan bengkel penggunaan ICT. Secara tidak langsung, masalah tenaga pakar dapat dimansuhkan. Cara penyelesaian yang kedua ialah dengan menggunakan software filter. Kerajaan haruslah mendorong untuk menggunakan software filter. Software filter berfungsi untuk menghalang laman-laman web yang tidak sesuai dan tidak selamat seperti laman web judi, pornografi dan sebagainya. Maka, kerajaan haruslah menggalakkan penggunaan software filter ketika mengakses internet supaya penyalahgunaan pencarian maklumat dapat dibendung. Cara penyelesaian yang terakhir adalah seseorang individu perlu berfikir sebelum bertindak. Individu perlu memainkan peranan yang penting untuk mengetahui sumber yang benar dengan mengkaji dan mengenal pasti satu perkara. Hal ini kerana setiap tindakan tanpa selidik yang dibuat akan memberi impak kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Sebagai contohnya, seandainya seseorang individu mempercayai 100% sumber yang tidak tahu asal-usulnya serta menyebarkannya, maka secara tidak langsung ia akan memberikan kemudatan kepada diri dan orang lain. Oleh yang demikian, berfikir sebelum bertindak dapat melahirkan individu yang bijak serta bertanggungjawab dalam menghadapi sesuatu perkara yang berlaku terhadapnya. Seterusnya saya ingin menerangkan tentang isu semasa berkaitan kepesatan ICT. Seperti yang kita sedia maklum, baru-baru ini telah tular tentang penyakit monkeypox di media sosial dan katanya
Penyakit tersebut telah memasuki Malaysia dan disembunyikan daripada pengetahuan awam. Namun begitu, berita ini telah disahkan sebagai berita palsu. Daripada peristiwa ini, dapat kita lihat bagaimana kepesatan ICT itu telah disalahgunakan sekaligus telah mencetuskan panik dalam kalangan masyarakat. Ramai ibu bapa yang mula risau tentang keselamatan anak-anak dan mula risau untuk keluar rumah. Walaupun perkara tersebut berlaku dalam jangka masa yang pendek, namun impak yang diberikan sangatlah besar. Jadi kita perlu ingat supaya kita tidak menyalahgunakan kepesatan ICT untuk perkara yang tidak sepatutnya. Cubalah kita menjadi pengguna yang beretika dan belajar untuk menyampaikan maklumat yang betul. Kesimpulannya, kepesatan ICT dapat memberi banyak kelebihan, namun dapat juga memudaratkan jika digunakan dengan cara yang tidak benar. Oleh itu, marilah kita bersama-sama berganding bahu menghadapi cabaran-cabaran di era kepesatan ICT ini. Terima kasih.